أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية من سنة ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونحن ملائكة مقربين وخرج وافتح علينا وحكم علينا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحمدة قال الشيخ المسعود لنا نفعنا في الدار Faidatun nikah yang pada selang-selang darah itu dihukumkan haid tiada dengan tiga syarat. Nikah yang pada selang-selang darah. Nikah tu maknanya putus. Yang pada selang-selang darah itu maknanya masa berhenti oleh darah di antara darah-darah. Itu dihukumkan haid juga, tapi dengan tiga syarat. Dengan maknanya kalau darah tu datang sekejap dia berhenti. Dia berhenti sementara, lepas tu dia datang balik. Maka itu dikatakan nikah. Di antara mana putus darah, di antara dua darah. Contohnya darah tu datang 10 jam. Berhenti 2 jam, kemudian dia datang balik. Maka masa berhenti darah 2 jam tu dikatakan nikah. Di antara dua darah. Bukan suci yang kata apabila lepas pada haid tu suci sekurang-kurang 15 hari 15 malam tu bukan maksudnya di situ. Boleh jadinya kalau setengah orang tu dia datang mulai petang sampai pagi. Lepas tu tengah hari tu dia darah berhenti. Petang datang balik. Maka masa berhenti darah di antara di antara darah-darah itulah dikatakan nikah. Maka dihukumkan haid dengan tiga syarat. Maknanya hukum haid juga walaupun darah tak datang. Contohnya kita katanya darah tu mulai dia datang pukul 11 dia berhenti. Pukul 11 dia berhenti. Lepas tu pukul 2 kita katanya pukul 5 petang dia datang balik. Pukul 11 dia berhenti. Berhenti pukul 5 petang tu dia datang balik. Maka di antara tu maka disitulah dikatakan nikah di antara dua darah yang menyelangi pada selang-selang, maknanya nikah putus darah berhenti darah yang menyelangi di antara darah-darah. Itu pun dihukumkan haid tetapi dengan tiga syarat.
Dengan maknanya pada misal tadi itu darah datang tu dia berhenti pada pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari dia berhenti. Pukul 5 petang dia datang balik. Dalam masa 7 hari itu begitulah. Dalam masa 7 hari kita katanya perempuan ni dia datang haidnya 7 hari. Mulai daripada hari pertama sampai hari ketujuh, hari ketujuh habis haid. Ni tak ada nak kira masalah perempuan yang mustahadah tu dah habis. Ni masalah perempuan yang datang haid yang biasanya. Jadi setiap harilah dia tu dalam masa 7 hari masalah. Jadi pukul 12 tengah hari itu darah berhenti. Pukul 5 petang dia datang balik. Setiap harinya begitu. Maka mulai daripada pukul 12 yang darah berhenti sampai pukul 5 petang dia datang balik itu dikatakan nikah putus darah yang menjelangi di antara darah-darah. Maka masa di situ dia nak solat ke tak nak solat. Kalau katanya masuk di dalam hukum haid, maka waktu zuhur tu dia tak payah solat. Zuhur pada hari itu dia tak payah solat sebab kita katanya darah tu berhenti pukul 12. Pukul 5 dia datang balik. Maknanya kalau kita kira di situ waktu zuhur tidak ada datang darah kan. Waktu zuhur tidak datang darah. Tidak ada datang darah. Sebab ketika tu masa nikah. Maka sekiranya kita hukumkan dia dalam masa haid, maknanya zuhur pada hari itu tak wajib solat juga. Walaupun darah tak keluar, tetapi bukan dia tapi kita katanya masuk dalam haid juga. Nikah di antara dua darah. Nikah yang menjelangi di antara darah-darah. Di hukum haid. Tapi dengan 3 syarat. Pertama, bahawa jangan lampau ia daripada 15 hari. 15 hari, jadi 15 hari, 15 malam. Dengan lampau dengan darah haid. Maknanya kira dengan darah itu jangan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kedua, jangan kurang perhimpunan darah. Jangan kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Kedua, jangan kurang perhimpunan darah. Ini masa keluar darah. Itu jangan kurang, jadi maknanya tak kuranglah daripada sehari semalam. Ketiga, bahawa adalah nikahnya itu lebih daripada fitrah. Fitrah yang teradat. Dari kerana fitrah itu daripada darah haid jua. Dengan ittifaq ulama. Dan makna fitrah itu suci. Suatu hal yang terselang padanya mengalir darah
dan yang tinggal di dalam faraj bekas darah sekira-kira jikalau dimasukkan ke dalamnya kapas, nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah. Dan mana nikah itu suatu hal yang terselang, suatu hal yang terselang, yang menyelangi padanya daripada keluar darah, dan iaitu tiada tinggal di dalam farajnya bekas darah sekira-kira jika dimasukkan kapas di dalamnya, dimasukkan ke dalamnya kapas, nescaya keluar ia bersih, tiada kelihatan padanya warna darah. Jadi masalahnya nikah dia panggil nikah di antara nikah di antara dua darah. Adakah dihubungikan dia nak masuk dalam hukum haid ke tidak masuk di dalam hukum haid? Nah, kita katanya, dia katanya, kita ulang sekali lagi. Ya. Dia katanya nikah yang pada selang-selang darah. Nikah yang pada selang-selang darah, mana nikah yang menyelangi di antara darah-darah. Dia datang sekejap, dia berhenti. Kemudian dia datang balik. Maka itu dikatakan nikah. Maka nikah yang menyelangi di antara darah-darah itu, dia ambil hukum haid juga sekiranya dapat syarat, 3 syarat. Maka belum pada tunya kita tengok di depan dulu pada tafsir makna nikah. Dia kata depan sikit tu, dan makna fitrah itu suatu hal. Kita tengok di sini dulu untuk senang nak faham. Dan makna fitrah itu suatu hal, suatu kelakuan yang terselang padanya, mengalir darah. Nah, suatu fitrah yakni suatu hal yang terselang padanya, pada suatu hal mengalir darah. Dan tinggal, yang tu tak nak, dan tinggal di dalam faraj bekas darah. Ada tertinggal dalam faraj tu kesan-kesan darah. Tertinggal dalam faraj tu sekira-kira jikalau dimasukkan ke dalamnya kapas. Kalau dia tu Allah kapas masuk, cotton bud ke masalah, nescaya kelihatan pada kapas tu warna darah. Tu dia panggil kata fitrah gitu. Dan makna nikah itu suatu hal yang terselang padanya daripada keluar darah, dan tiada tinggal di dalam farajnya darah. Bekas darah, kesan darah tu sekira-kira jika dimasukkan ke dalamnya, dalam faraj tu kapas, nescaya keluar ia kapas tu bersih, tak lekat warna darah.
tiada kelihatan padanya warna darah. Begitu. Maka nikah tu dihukumkan di dalam masa haid juga. Dengan 3 syarat. Dia katanya yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang pertamanya ialah bahawa jangan melampau ia. Jangan melampau ia nikah sen itu jangan lebih lah mudah katanya. Jangan lampau, jangan lebih daripada 15 hari. Tapi 15 hari itu dia katanya dengan darah haid. Dengan kira daripada darah haid. Contohnya kalau begini, kalau kita kata apa dia mulai datang darah tu pada 1 hari bulan. Mulai datang darah tu pada 1 hari bulan. Kemudian datang hari yang ke-7 darah berhenti. Darah tu berhenti. Maka berhenti darah tu berhenti mulai daripada hari yang ke-7 darah tu berhenti. Berhenti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 berhenti. 14 pun berhenti lagi. 15 berhenti lagi. Lepas tu 16 tu datang darah. Hari yang ke-16 tu datang darah. Maka kita tahu katanya hari yang ke-16 tu datang darah bukan dia darah haid. Bukan darah tu darah istihadah. Maka berhenti darah mulai daripada hari yang ke-7 tu itu tak masuk dalam hukum haid. Bukan masuk dalam hukum suci. Hukum suci mana dia kena solat lah. Walaupun datang balik darah tapi datang tu pada hari yang ke-16. Maka kalau kiranya haid dia tak lebih banyak daripada 15 hari 15 malam. Maka apabila begitu kita kira katanya apa dia? Kira kata mulai di hari yang ke-7 sampai hari yang ke-15 tu bukan dia haid. Bukan dia haid. Maka haid dianya ialah sekadar 1 hari bulan sampai 7 hari bulan saja. Sebab apa? Sebab masa berhenti haid tu dia berhenti mulai daripada 7 hari bulan terus lebih pada 15 hari. Begitu. Maka itu bukan dia masuk dalam hukum haid. Dengan maknanya begitu. Jadi sekali lagi cuba kita buat misal. Dia mulai datang darah haidnya pada 1 hari bulan. Lepas tu datang. Kita katanya ginilah. Dia mulai datang tu zuhur pada 1 hari bulan. Mulai datang darah dianya pada zuhur 1 hari bulan. Lepas tu di sini kita jangan ambil masuk masalah perempuan yang mustahadah lah. Kita katanya biasa. Maka dia datang tu deret datangnya bersambungan sehingga sampai zuhur hari yang ke-8. Sampai zuhur hari yang ke-8. Dia mulai datang pada zuhur 1 hari bulan, datang sampai zuhur 8 hari bulan. Maknanya 7 hari 7 malam kan. 7 hari 7 malam itu ghalib-ghalibnya. Kemudian lepas pada apabila masuk zuhur hari yang ke-8 darah berhenti. Maka darah yang berhenti itu kita nak kata nikah ke kita nak kata berhenti darah masuk dalam suci. Masa apabila
Kita katanya apabila zuhur hari yang ke-8, darah berhenti. Darah berhenti. Maka berhenti-berhenti dia tu berhenti-berhenti sehingga hari yang ke-5 pun, yang ke-15 pun darah masih berhenti lagi. Mulai darah berhenti bila? Mulai daripada zuhur hari yang ke-8. 9 tak datang, 10 tak datang darah, 11 tak datang darah, 12 tak datang, 13 tak datang, 14 tak datang, 15 pun tak datang. 15 pun tak datang. Kalau kira daripada awal, 15 tu baru 14 hari. Zuhur 16 pun tak datang lagi. Tak datang lagi. Maknanya mulai pada zuhur 1 hari bulan sampai zuhur 16 hari bulan tu, 15 hari 15 malam. Maka darah tak datang. Maka hari yang ke-18, yang ke-19 tu darah datang balik. Maka darah yang datang balik tu memanglah darah istihadah. Jadi maknanya masa berhenti mulai pada zuhur hari ke-8 sampai dia darah datang balik pada hari ke-18 tu, itu tak kira kata itu hukumnya suci, bukan dia haid. Bukan dia haid. Sebab apa? Sebab kalau kita kira tu masa dia berhenti darah tu kira dengan masa haid tu dah lebih daripada 15 hari 15 malam. Tetapi kalau begini, dia datang 2-3 hari, 2 hari masalah, darah tu datang 2 hari, dia berhenti sehari. Kemudian kita katanya darah tu mulai datang di zuhur tengah hari, zuhur 1 hari bulan. Datang, zuhur hari yang keempat berhenti. Berhenti darah. Lepas tu berhenti darah tu mengikut lagi ke datang, dia katanya nikah ni maknanya darah berhenti. Sekiranya ambil cotton bud, kapas tu masuk dalam jalanan darah tu, jalanan darah haid tu, tidak ada kesan darah lekat pada kapas. Maknanya tidak ada warna merah. Kalau ada tu mana kira kata haid tu masih datang lagi tapi sangat sedikit. Kita katanya nak tahu nikah tu cuba masuk kapas kat situ. Sekiranya kalau tidak ada kesan darah lekat kat kapas, itulah dikatakan nikah. Itulah dikatakan nikah. Maka sekiranya kalau kita katanya dia mulai datang pada zuhur 1 hari bulan, zuhur 1 hari bulan, dia datang sampai zuhur hari yang ke-8, hari yang ke-4 masalah. Darah tu berhenti. Allah kapah masuk pun tidak ada kesan darah. Berhenti 2 hari. Zuhur hari yang ke-4 tu berhenti darah. Kemudian petang hari yang ke-6 masalah. Petang hari yang ke-6 darah datang balik. Maka kalau begitu maknanya belum sampai 15 hari 15 malam lagi kan. Maka apabila datang balik tu masa celah-celah tu dihukumkan haid juga. Dia tak wajib solat, dia tak wajib puasa. Maknanya kalau ada ketinggalan solat pada masa itu pun tak wajib diqadha sebab itu dikatakan masa nikah. Masa nikah ni dihukum kata haid juga walaupun darah tak datang. Dengan sebab kita katanya dia berhenti, dia mulai datang pada zuhur hari 1 hari bulan. Zuhur hari yang ke-4 dia berhenti. Tapi berhenti 2 hari 2 malam masalah. Atau sehari semalam masalah. Artinya 12 jam masalah. Artinya berhenti sejam ke masalah. Kemudian dia datang balik. Datang balik. Lepas tu masa dia datang balik tu tak lebih daripada 15 hari 15 malam lagi kira dengan awal haid datang itu. Maka itu dihukum katanya ambil hukum haid juga dengan maknanya tak wajib di atas dia tu solat lagi. Begitu kan?
Tak wajib data dia tu solat lagi. Tapi kalau dia nak mandi itu boleh lah. Dah. Kalau dia nak mandi, nak solat tu boleh. Tetapi apabila datang balik tu, tahulah katanya masih dalam masa haid lagi. Contohnya, kita nak tahu di mana, misalnya kita katanya kalau perempuan tu adat dianya, datang haid tu 6 hari atau 7 hari. Setiap bulan begitulah, 6 hari atau 7 hari. Setiap bulannya begitu. Tetapi bulan ni, nak kata istihadah pun bukan lagi. Kita katanya bulan ni dia datang 7 hari 7 malam. Kemudian berhenti 3 hari. Darah tu berhenti. Apabila berhenti itu memanglah kena solat lah. Kita tak tahu masa depan tu nak datang balik dalam masa 15 hari 15 malam. Maka dia solat lah. Dia solat, kalau puasa pun dia puasa lah mengikut adat dia. Hari yang ke-8 tu dah suci kan. Hari yang ke-8 tu dah suci, maka dia solat, dia mandi, dia solat, dia puasa, dia apalah. Tiba-tibanya hari yang ke-13 tu darah datang balik. Maka hari yang ke-13 tu darah yang datang balik tu darah apa dia? Darah haid. Sebab apa? Sebab dalam masa dia lagi kan. Dalam masa dia lagi. Sebab baru hari yang ke-13. Baru jadi 13, maka kat celah tu maknanya boleh tahulah katanya masa mulai pada 8, 9, 10, 11, 12 tu ialah masa nikah. Masa nikah. Masa tu tak wajib solat lagi. Mana kalau dia ada solat tu maknanya kata solat tu tak jadilah. Kalau dia ada puasa pun kira katanya puasa tu tak jadilah. Kena qada baliklah kalau puasa bulan Ramadan. Sebab dia katanya sebab dihukum sebab syaratnya, tetapi syaratnya jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Tetapi kalau begini kita kata dia datang haid, datang hari yang ke-14, datang mulai daripada hari pertama datang sampai hari yang ke-14. Sampai hari yang ke-14 darah tu berhenti. Darah tu berhenti. Dia cuba olahkan, masukkan kapas di dalam kemaluan dia, tak dapat kesan darah. Maknanya dah tidak ada. Di dalam jalanan dia tu dah tidak ada. Kemudian hari yang ke-18 tu datang balik darah. Hari yang ke-18 tu datang balik. Maka mulai daripada 14 sampai 18 tu, nak kata nikah ke boleh ke tidak? Tak boleh kata nikah, dia antara haid. Tak boleh ambil hukum haid di situ. Sebab apa? Sebab dia dah lebih daripada hari yang ke-15. Maknanya, kalau begitu, maknanya darah yang datang balik pada hari yang ke-18 tu ialah darah istihadah, bukan dia darah haid. Jadi maknanya, kita kira beginilah. Apabila mulai datang darah, jadi mestilah dia kena tahu, orang perempuan tu kena tahu, dah kena jangka dia awal-awal katanya dia datang tengah hari contohnya. Kita katanya jam sekarang mulai datang darah. Jam sekarang mulai datang darah bulanan. Tak kira berapa hari bulan tu mengikut itu adat masing-masing lah. Lepas tu kita kata hari ni hari ni berapa hari bulan. Kita katanya hari ni tu berapa hari bulan. Jam pukul 9, pukul 10 hari ni mulai datang darah. Lepas tu kita jangka, bagi dia tu jangka awal-awal katanya seakhir-akhir haid dianya ialah 15 hari 15 malam lagi akan datang. Maknanya hari ni kalau hari yang ke-7, bilanglah 8 sehari. Maknanya hari ni mulai jam sekarang. Mulai datang jam sekarang. Kita katanya mulai datang jam 10. Kita katanya mulai sekarang jam 10 masalan. Pada hari ni, pada 7 hari bulan. Maknanya 10
10 hari bulan 8 sehari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maka akhir dia di pukul 10, 22 hari bulan. Akhir dia. Maknanya kalau macam mana pun zuhur 22 tu mesti dah kena solat. Walaupun darah masih datang lagi. Sebab itu kalau datang lagi pun darah istihadah. Jadi maknanya kalau kita kata darah tu mulai datangnya sekarang, maknanya 7 hari bulan, 7 hari bulan jamnya pukul 10. Jam pukul 10 dia akan habis di bila? Sepenuh-penuh dia 15 hari 15 malam 22. Maka dah tahu tu. Maknanya kalau zuhur 22 hari bulan tu memang dah kena solat kan. Dah kena solat. Sebab dah lebih daripada masa 14 hari 14 malam. Kemudian jadi kalau kita katanya ada berhenti darah sehari, 2 hari ke, sejam, 2 jam ke, tak kira berapa lama di antara dia pada masa belum nak sampai pukul 10, 22 hari bulan. Kita katanya 20 hari bulan tu, 20 hari bulan dah masa dia lagi kan. Kita katanya mulai pada jam sekarang. Maknanya esok jam pukul 10 esok, kita kata jam sekarang dia mulai datang jam 10 pagi ni. Mana pukul 10 pagi esok barulah dapat sehari semalam kan. Itu adalah sekurang-kurang haid. Maka sekiranya kalau dia datang, kita katanya hari yang ke 15 hari bulan. Kita katanya 15 hari bulan sampai 17 hari bulan. Dalam masa tu berhenti darah. Maka 18 hari bulan tu dia datang balik. Maka di situlah dikatakan nikah di antara dua haid, dua darah, maka ambil hukum haid juga. Begitu juga kalau dia datang macam mana pun dalam masa 15 hari itu, kalau nak berhenti pun dikira kata haid juga. Boleh jadinya seorang perempuan tu awal-awal tu sehari dua hari yang pertama tu datang penuh masa datang haid. Tetapi apabila hujung-hujung dia sekejap datang, sekejap berhenti, sekejap datang, sekejap berhenti, sama tara biasanya perempuan tu datang 7 hari 7 malam adat dia. Tapi apabila masuk hari datang tu 1 hari bulan sampai hari yang keempat tu datang penuh, tak pernah putus. Tapi apabila masuk saja hari yang kelima, pagi datang, tengah hari putus. Awal malam datang, tengah hari, tengah malam putus. Pagi esok datang lagi. Maka kat celah tu panggil nikah. Maka masa nikah tu dia ambil hukum haid juga. Jadi jangan lebih daripada 15 hari. 15 hari tu bukan kira di nikah, kira di mulai datang haid. Dengan maknanya kalau datang hari yang ke-14 putus. Lepas tu hari yang ke-17, 18 masalah, datang balik darah. Maka itu tak kira kata nikah. Tak ambil hukum haid. Sebab bukan di antara dua haid. Sebab dia dah lebih daripada masa 15 hari malam mulai daripada mulai datang haid. Begitu ya. Itu syarat yang pertama. Dia katanya bahawa jangan melampau ia nikah tu daripada 15 hari. Tapi 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam tu kira di mana? Dengan darah haid. Maksudnya kira dengan mulai datang darah haid tu jangan lebih pada 15 hari 15 malam. Ada setengah tu dalam masa tak sampai 15 hari 15 malam, dia datang darah pukul 2, pukul 3 malam tu berhenti darah.
Maka dekat-dekat zuhur datang balik. Subuh tu tak payah solat. Tapi kita tak tahulah kata dia nak datang balik ke tak datang balik. Tengok darah berhenti, kalau dia nak mandi solat pun tak salah lah. Lagi pulaknya, lebih pulaknya dia berpegang dengan adat. Sekarang hari yang kelima baru. Adat dia 6 hari 7 hari. Hari ni hari yang kelima. Lepas tu pukul 2 malam tu, pukul 3 malam tu darah berhenti. Bakit subuh tu tengok darah tak datang. Kalau tak nak solat lagi pun tak salah. Sebab ingat kata dalam masa haid dia lagi. Masa dia adat dia macam tu lagi. 7 hari, 6 hari 7 hari. Ni baru hari yang kelima. Kalau tak solat pun tak mengapa lagi. Lepas tu tengok. Kalau datang balik, maknanya masa tak datang darah tu masa haid. Tapi kalau kita katanya dia kalau kita katanya masuk hari yang kelima tu, pukul 4 malam darah berhenti. Berhenti tu kalau dia nak mandi solat pun boleh, kalau nak tunggu dulu pun sebab dalam masa adat pun boleh. Tetapi dia tengoklah, tengok boleh jadi mulai berhenti pada pukul 4 malam 5 hari bulan tu, boleh jadi dia tak datang dah. Tak datang, nanti datang bulan depan pula, boleh jadi begitu. Boleh jadi darah tu nak datang balik dalam masa tak lebih daripada 15 hari kan. Itu dalam perhentian lah. Dalam perhentian. Tetapi kita ingat katanya jangan lebih daripada masa putus darah di antara dan mana datang darah berhenti, datang darah balik, tak lebih pada 15 hari 15 malam tu adalah nikah di antara dua darah, itu ambil hukum haid. Begitu, ingat begitulah. Itu satu syarat. Kedua, jangan kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Jangan kurang, mana tidak kurang. Perhimpunan darah ini perhimpunan masa datang darah. Jangan kurang perhimpunan darah ni, perhimpunan masa datang darah, masa ada darah keluar. Jangan kurang daripada sehari semalam. Jangan kurang daripada sehari semalam. Jadi kalau kita katanya kalau dia jadi macam ni, dia datang setengah jam, berhenti 2 hari. Datang pula setengah jam, berhenti 2 hari. Datang darah setengah jam, berhenti 2 hari. Contohnya, kita katanya 1 hari bulan. Mula datang, kita katanya mula datang di 1 hari bulan. Datang setengah jam. Berhenti 2 hari. Darah tu datang setengah jam saja. Lepas tu berhenti 2 hari. Berhenti 2 hari. Datang pula setengah jam. Berhenti pula 2 hari. Berhenti pula datang pula setengah jam, berhenti 2 hari. Lepas tu datang itu apabila datang pula setengah jam, berhenti 2 hari. Kita katanya 2 hari datang setengah jam, 2 hari datang setengah jam. Kalau 14 hari boleh dapat berapa jam? Kita katanya 2 hari datang setengah jam. Datang setengah jam, berhenti 2 hari. Datang setengah jam, berhenti 2 hari. Maka apabila
kita katanya datang setengah jam lebih kurang lah. Datang setengah jam lebih kurang, lepas tu berhenti. Berhenti 2 hari. Datang balik pula lebih kurang 2 jam. Berhenti pula. Lepas tu datang balik setengah jam lebih kurang. Berhenti pula 2 hari. Maka kira-kira mulai daripada dia datang sampai hari yang ke-15 tu lebih kurang tak sampai 5 jam. Hipun-hipun 2 hari setengah jam, 2 hari setengah jam lebih kurang. Hipun yang masa datang darah tu tak sampai 24 jam. Maka darah tu pun bukan darah haid. Yang datang darah setengah jam. Faham kita? Jadi maknanya kalau ada berlakunya begitu, kita hipun masa tu, masa yang keluar darah datang berhenti. Tetapi masa datang darah tu sekejap. Setengah jam, 40 minit, 20 minit dia datang. Lepas tu berhenti 2-3 hari. Maka kita kumpulkan masa yang ada datang darah tu dalam masa 15 hari tak dapat sehari semalam sekurang-kurang haid. Maka itu bukan dia nikah, maka itu tak ambil hukum haid. Maka semua tu suci semua. Wajib kena solat, wajib kena puasa. Jadi kira kata bulan tu tak datang haid lah. Tapi kalau nak kata bulanan tu katalah. Tapi kena solat lah. Kena solat, puasa pun boleh puasa sebab keluar darah macam kencing ya. Tak batal puasa. Jadi syarat yang kedua, jangan kurang perhimpunan darah. Ini perhimpunan masa datang darah tu tak kurang pada sehari semalam. Jadi cuba kita buat contoh. Kalau nak kira katanya sampai hari yang ke-15 tu dapat 24 jam lebih kurang. jam, katalah kita katanya kita katalah dia datang 4 jam, berhenti 2 hari. Lepas tu datang pula 4 jam pula. Lepas tu berhenti 2 hari. Datang pula 4 jam. Datang pula berhenti 2 hari. Datang pula 4 jam. Berhenti pula 2 hari. Datang pula 2 jam, 4 jam, datang berhenti 2 hari. Kira-kiranya bolehlah lebih pada 24 jam tu lebih kan. Boleh tu. Maka itu je dia nikah. Maknanya masa 2 hari berhenti, 2 hari berhenti tu ialah masa ambil hukum haid juga. Sebab kita katanya dia datang 4 jam, berhenti 2 hari. Mana hari yang kedua tu 4 jam. Dapat 4 jam. Datang pula, putus pula 2 hari, datang pula 4 jam. Mana hari yang keempat tu dapat 8 jam. Lepas tu 5-6 putus. Antara tu dapat pula 4 jam, jadi 12 kan. Jadi kita kira-kiranya antara mulai daripada hari pertama, tapi dia datang 5 jam berhenti 2 hari. 5 jam artinya 4 jam berhenti 5 hari. Jadi maknanya 4 hari dapat 10 jam.
Kita katanya 2 hari, 4 hari dapat, kalau katanya 5 jam berarti 2 hari, 5 jam berarti 2 hari, kita kata dapatlah. Sementara nak sampai 15 jam, 15 hari, 15 malam tu, hipun masa dia. Ni 5 jam, ini 5 jam, ini 5 jam atas, ini 3 jam, ini 4 jam, ini 5 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kita kira hipun semuanya, dapatlah hipunan semuanya, apa dia? Dapat 24 jam. Maka yang masa berhenti itu dikatakan nikah. Ambil hukum haid. Macam itulah kalau kita katanya perempuan ni dia begitu. Datang 5 jam berhenti sehari. Datang 5 jam berhenti sehari. Datang 5 jam berhenti sehari. Tapi kalau 3 kali 5 jam tu dah 3 kali 5 jam tu dah 15 jam kan. Lepas tu kita katanya berhenti dia datang 5 jam. Berhenti 2 hari. Datang pula 5 jam. Berhenti 2 hari. Datang pula 5 jam. Berhenti 2 hari. Datang pula 5 jam. Dah dapat 20. Dah dapat 20 jam kan. Lepas tu datang pula 5 jam. Apa dia? Cuba kita katanya 5. Cuba kita kira. Kita katanya 5 jam. Berhenti 2 hari. Maknanya hari yang kelima, hari yang kedua, kita kira katanya masuk hari yang keempat tu kira-kira boleh dah 10 jam. Hari yang keempat dah boleh 10 jam. Kira-kira hari ke-8 boleh dah 10 jam kan. Lepas tu kepada hari yang ke-12. Dah dapat 20 jam. Hari yang ke-12 tu dapat 20 jam. Hari yang ke-14 dapat lebih lah. Kita kata dapat 26 jam. Tu dah cukup dah tu masa dia untuk ini kita kata 14 hari dah boleh 26 jam. Dah lebih pada masa yang kita kata sekurang-kurang haid tu ialah 24 jam. Begitulah. Maka syaratnya yang kedua tu syarat jangan kurang perhimpunan masa datang darah tu daripada sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Begitu. Masa dah lebih. Kita akhir kat situ dulu dengan katanya, pada katanya ketiga bahawa adalah nikah itu lebih daripada fitrah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى